Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, kita jumpa lagi. Hari ini untuk subjek Sains Komputer tingkatan 4. Okey, kita masih lagi dalam tajuk 2.0 Pekalan Data 2.2. Reka bentuk pekalan data hubungan. Yang ini ada kaitan dengan kerja projek untuk tajuk penormalan. Ini boleh nak masuk. T4 2.2.6 proses penormalan data sehingga 3 NF. Siapa tahu masuk NF ni apa dia? NF. Dia ada 0 NF, dia ada 1 NF, dia ada 2 NF, dia ada 3 NF. Masuk apa NF? Masuk apa tu? NF. Stand for what? NF. Apa kita tengok nanti? T4 2.2.6 proses penormalan data sehingga 3 NF terhadap skema hubungan. Skema hubungan, itu dah belajar kan? Okey, masuk NF tu normal form. Normal form. Jadual baru biasanya dalam bentuk tidak ternormal ataupun zero normal form. Bukan O tu, zero kosong. Okey, lepas ni cikgu sebutlah normal form. Jadi jadual zero normal form dia boleh berfungsi, tetapi akan menyebabkan penyimpanan data lewah yang banyak dan juga boleh menjejaskan integriti data apabila kecuaian berlaku sewaktu kemas kini. Okey, oleh itu suatu jadual perlu disemak terlebih dahulu sebelum dilaksanakan dalam pekalan data. Cuba tengok. Jadual pinjangan buku dalam bentuk zero normal form. Banyak kan? Itu waktu buku, waktu murid pula, waktu tarikh pinjang. Jadi untuk buat proses penormalan ini kita perlukan pecahkan jadual-jadual tersebut. Okey, penormalan iaitu merupakan satu kaedah menganalisa jadual-jadual berasaskan kepada atribut kunci. Maksud penormalan ialah kita menganalisa jadual berasaskan kepada atribut kunci dan kebergantungan fungsi. Dah belajar tadi. Kebergantungan fungsi ada berapa? Umi, ada berapa? Kebergantungan fungsi ada berapa? Jadi penormalan dia merupakan satu kaedah kita menganalisis jadual tersebut berasaskan kepada atribut kunci dan juga berasaskan kepada kebergantungan fungsi yang bertujuan untuk kita mengurangkan duplikasi duplicate data yang berulang tu dalam pekalan data. Penormalan biasanya memecahkan jadual zero normal form kepada 2 ataupun lebih jadual-jadual hubungan yang sudah ternormal. Jadi penormalan dilakukan secara sistematik dan berperingkat. Maksudnya dalam kerja kursus nanti awak kena buat yang mula-mula zero normal form, lepas tu awak pecahkan kepada first zero form, lepas tu awak pecahkan lagi kepada second normal form dan akhirnya awak pecahkan kepada third normal form. Awak kena tunjuk kena tunjuk dalam kerja kursus nanti. Penormalan tu, peringkat-peringkat dia. Daripada 0 sampai ke yang ketiga. Kena tunjuk Jadi ada 3 bentuk penormalan. 1 NF, first normal form, second normal form dan third normal form. Jadi dalam kerja kursus untuk penormalan buat ketiga-tiga daripada first normal form, lepas tu awak pecahkan lagi kepada second normal form dan
Seterusnya awak pecahkan lagi kepada third normal form. Penormalan dibuat sehingga jadual mencapai peringkat second normal form ataupun third normal form. Ada setengah jadual kita tak boleh nak buat sampai third normal form disebabkan tiada kebergantungan fungsi transitif. Daripada first normal form untuk kita jadikan kepada second normal form, kita kena tengok kebergantungan fungsi sepenuh. Okey. Daripada first daripada first ke second normal form, kena tengok fungsi separa. Daripada second ke third normal form, kita kena tengok kebergantungan fungsi transitif. Ini contoh. Ini tabel asal zero normal form. Okey? Ini zero normal form. Lepas tu bila kita buat penormalan, dia akan jadi begini. Nampak? Bila kita buat proses penormalan, dia akan jadi ni third. Ni kita buat kepada third normal form. So jadual asal tersebut kita pecahkan. Jadi beberapa lagi jadual. Okey? Kita buat. Kosong tu daripada asal awak. Awak buat yang asal kan? Banyak data dalam tu, lepas tu pecah sampailah kepada third normal form. Ni bila kita buat proses penormalan ni, dia jadi jadual yang asal tu kita bagi nama lain. Yang tadi buku pinjaman. Ni jadi pinjaman. Lepas tu jadi entiti buku, jadi entiti murid dan jadi entiti telefon. So awak kena tunjuk dalam kerja khusus Okey, yang ni tengok macam mana kita nak tukarkan skema hubungan zero normal form kepada first normal form. Cuba tengok. Okey, cuba tengok. Ini yang jadual yang pertama. Jadual dalam bentuk zero normal form. Lepas tu kita jadikan satu kunci primer Okey, tengok. Tujuan ialah untuk memastikan lajur jadual adalah atomik. Atomik tu maksud atomik. Dengan kunci primer menggunakan satu lajur. Maksudnya daripada zero normal form kepada first normal form, kita hendaklah menjadikan hanya satu lajur sahaja untuk setiap atribut. Okey? Ini banyak lajur kan? Yang zero normal form tu dia banyak lajur. Dia buku, bawah buku dia ada kod buku, nama buku, pengarang. Murid, ID murid, nama telefon. Jadi kita jadikan dia hanya satu lajur sahaja. Tengok yang bawah. Kod buku, nama buku, pengarang, ID, satu lajur sahaja. Jadi sintaks skema hubungan adalah nama entiti, atribut 1 kunci primer, atribut 2 kalau ada kunci asing masukkan, atribut 3, atribut 4 dan seterusnya. Jadi untuk tukarkan, kita kena buat skema hubungan Tengok skema hubungan dia. Satu first normal form, buku pinjaman. Jadi kod buku masuk atribut dia, KP KP kunci primer. Nama buku, okey. Lepas tu pengarang, koma. ID murid juga KP. Kunci primer juga Nama murid, nombor telefon bimbit, tarikh pinjam, tarikh hantar. Boleh? Macam ni nanti nak buat nanti dalam maknanya jadual yang awak asal tu awak buat dalam bentuk zero normal form. Lepas tu bila awak tukar kepada first normal form tu, awak kena buat skema hubungan dia. Macam bawah tu. Boleh? Kena buat skema hubungan Yang ni kita tukar kepada zero normal form kepada first normal form. Okay, seterusnya. Kita tukarkan skema hubungan daripada first normal form kepada second normal form. Tengok macam mana?
Okey. Jadi penukaran kepada first normal form kepada second normal form tujuannya ialah kita untuk menghapuskan kebergantungan fungsi separa. Okey, seterusnya kena pasti kumpulan-kumpulan data yang berulang. Lepas tu kita kena pasti tengok data-data yang berulang. Okey, kalau di sini yang apa ni? Yang first normal form tadi bila kita dah buat, mana data yang berulang di sini? Data rekod yang berulang mana satu? Tak lagi? Buku ada berulang. ID murid. ID murid ada berulang tak? Ada kan? Nama murid ada berulang tak? Nombor telefon ada berulang tak? Okey. Okey, tak apa. Okey, cuba yang ni first normal form . Daripada zero normal form kita dah tukar kepada first normal form. Okey. Bila kita kena pasti data yang berulang, kita pecahkan kepada jadual-jadual berasingan. Yang berulang tu kita pecah. Ini yang dipanggil sebagai jadual hubungan. Okey? Bila kita dapat data yang berulang tu . Lepas tu kita kaji skema first normal form dengan mencari kebergantungan antara atribut-atribut. Bukan kunci dengan atribut kunci primer. Nak tengok pula. Tujuannya sebab kita nak hapuskan kebergantungan fungsi separa. So kena tengok. Okey. Jadi kebergantungan fungsi separa berlaku apabila atribut biasa bergantung kepada salah satu atribut kunci primer sahaja. Jadi kita nak pecah lah. Supaya tidak ada lagi berlaku kebergantungan fungsi separa. Kena pasti kumpulan atribut tersebut dan asingkan sebagai skema hubungan yang baru. Maksudnya awak kena create entity yang baru lah. Okey. Tengok contoh. Ini. Okey. Yang ini yang jadual. Jadual first normal form . Okey. Kita dapati ID murid. Atribut ID murid, atribut nama murid dan juga nombor atribut nombor telefon mempunyai data yang berulang. Okey, jadi kita gunakan kurungan dalam skema hubungan. Kita tanda buat kurungan . Buat kurungan menandakan kumpulan data berulang. Tengok bawah ni. Buku pinjaman, okey, buku KP, nama buku, pengarang, ID murid. Kita malah kita buat kurungan. Bila yang berulang tu kita buat kurungan. ID murid, KP, nama murid sampai ke ID murid, nama murid, nombor telefon yang kita tutup kurungan. Tarikh pinjam, tarikh yang tidak berulang. Ini jadual first normal form yang asal . Jadi yang berulang kita kurungkan dia. Kita kurungkan . Kita tengok apa jadi. Kemudian kita asingkan atribut-atribut bagi kumpulan data berulang dan kita berikan nama entiti yang baru. Tengok bila kita asing, yang ada kurungan kita asing. Kita namakan entiti yang baru . Sekarang ni kita namakan entiti murid. Dalam entiti murid itu dia ada ID murid, KP, nama murid. Okey. Nombor telefon . Okey. Dan bila kita dah create entiti yang baru, entiti untuk buku pinjaman kita kena tukarkan nama dia. Tukarkan nama jadual buku pinjaman kepada pinjaman. Atribut ID murid dikekalkan, jadikan sebagai kekunci asing. Ni baru wujud kekunci asing. Jadi KA. Yang kedua ni . So entiti buku pinjaman kita tukar kepada nama baru, pinjaman, dan ID murid kita kekalkan dia dan kita jadikan dia sebagai KA, kekunci asing. So dah kita ada dua jadual. Boleh? Ini maksudnya kita telah menghapuskan kebergantungan separa. Boleh ?
Kedua-dua jadual pinjaman dan murid masih lagi dalam first normal form selagi mengandungi kebergantungan fungsi separa. Okey. Ada lagi sini. Kebergantungan fungsi separa. ID murid, nama murid perlukan kepada KP ya. Okey, cuba tengok. Okey. Lepas tu tarikh pinjam pula dan tarikh hantar. Kebergantungan penuh kepada kedua-dua kunci primer, kod buku dan ID murid. Itu maksudnya kebergantungan fungsi sepenuh. Tarikh hantar dan tarikh pinjam dia bergantung dua-dua. Dia bergantung kepada kod buku itu dan juga dia bergantung kepada ID murid. Okey, yang ni yang jadual pinjaman dalam bentuk first normal form. Jadi atribut nama buku dan pengarang dia bergantung kepada kunci primer kod buku saja. Itu maksudnya kebergantungan kunci separa. Jadi yang buku tu kita pecahkan lagi. Jadikan dia lagi satu entiti, iaitu kita namakan dia sebagai entiti buku. Dalam tu dia ada kod buku sebagai KP, kunci primer, nama buku dan nama pengarang. Jadi kumpulan atribut data dengan kebergantungan fungsi separa kita asingkan sebagai skema hubungan baru, iaitu entiti buku. Ya. Jadinya kita telah pecahkan kepada 3 jadual, iaitu satu entiti pinjaman, satu entiti buku dan satu lagi entiti murid. Okey, kita semak lagi. Kedua-dua jadual untuk kewujudan lain bergantungan fungsi separa. Jika tiada, maka jadual sudah menjadi second normal form. Second normal form maksudnya dia ada 3 jadual. Hasil penamalan daripada first normal form kepada second normal form dia jadi 3, bukan 2. Okey, kalau satu tadi daripada 0 kepada first normal form dia jadi 2. Daripada first normal form kepada second normal form dia jadi 3. Boleh? Okey, boleh ya? Okey. Ni baru second normal form. Sekarang ni kita tengok macam mana nak tukarkan skema hubungan second normal form kepada third normal form. So kalau third normal form dia akan jadi 4. Okey? Objektifnya ialah untuk menukarkan, objektif penukaran dia adalah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi transitif. Kalau tadi first normal form kepada second normal form kita nak hapuskan fungsi kebergantungan fungsi separa. Kalau penukaran kepada perhubungan second normal form ke third normal form kita nak hapuskan fungsi transitif. Jadi kepada kebiasaannya penamalan sehingga tahap second normal form sudah memadai. Sudah cukup Kalau jadi dalam kerja kursus nanti sekurang-kurangnya awak buat penamalan sampai second normal form. Kalau boleh buat sampai third normal form, cikgu bagi markah penuh 9. Kalau awak buat sampai second normal form dalam 7 gitu je lah. Maka di 9 Jadi tahap second normal form cuma perlu dalam situasi. Ada setengah jadual kita tak boleh buat sampai third normal form di mana terdapat kebergantungan fungsi transitif. Jika ada kebergantungan fungsi transitif, barulah kita boleh buat sampai tahap third normal form. Okey. Kebergantungan ini tersembunyi. Transitif ini dia tersembunyi kerana wujud di antara atribut biasa. Susah nak kesan Kalau dapat kesan okeylah. Sebab apa? Kebergantungan fungsi transitif dia tidak melibatkan kunci primer. Dia hanya antara atribut dengan atribut. Biasanya dapat dikenal pasti daripada pengalaman penggunaan data. Biasanya kalau ada pengalaman penggunaan data-data boleh kesan lah. Okey. Okey, tengok contoh dia. Jadi apa yang perlu kita buat? Kaji hubungan jadual murid bagi kebergantungan transitif.
Ada tak? Tengok murid, entiti murid, ID murid, nama murid, nombor telefon bimbit. Dalam entiti murid ada tak berlaku kebergantungan transitif? Ada tak? Kebergantungan transitif dia hanya melibatkan atribut yang biasa, bukannya atribut yang kita jadikan kunci primer. Jadi untuk entiti murid tu ada tak? Ada lah kan? Di mana nama murid dia bergantung kepada nombor telefon bimbit. Bila ada tu maksudnya adalah kebergantungan fungsi transitif. Bila ada kebergantungan fungsi transitif, kita boleh jadikan dia sebagai third normal form. Jadi apa yang perlu kita buat, kita asingkan fungsi transitif dengan kita hasilkan skema hubungan yang baru, entiti yang baru. Jadi kita namakan dia sebagai telefon. Jadi yang dalam entiti murid, nombor telefon tersebut kita jadikan sebagai KA, kunci asing. Jadi untuk entiti yang baru, telefon itu kita jadikan dia sebagai KP, kunci primer, nama murid. Jadi yang murid ni kita pecahkan lagi. Okey. So dia akan jadi 4 lah. Kan? Yang pertama tadi pinjaman, buku, murid, telefon. Jadi 4 lah. Kau pecahkan lah. Okey, rumusan dia. Tengok rumusannya. Okey, tengok penjelasan. First normal form, objektifnya kita nak, objektif untuk kita buat first normal form, kita pastikan lajur adalah atomik. Maksudnya kita buat jadikan dia hanya satu lajur sahaja. Lepas tu kita kena pastikan yang mana satu kunci primer dalam jadual zero normal form. Isu dia jadual mempunyai kedua-dua kebergantungan fungsi sepenuh dan kebergantungan fungsi sefara. Jadi dalam first normal form dia masih ada lagi kebergantungan fungsi sepenuh dan juga kebergantungan fungsi sefara. Ini contoh dia yang buat tadi yang buat tadi. First normal form dia ada 2 kunci primer dalam tu . Okey, second normal form objektif dia ialah untuk kita hapuskan kebergantungan fungsi separa. Semua jadual hubungan mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh sahaja. Kita buang, kita nak hapuskan kunci separa. Jadi jadual untuk second normal form dia hanya ada kebergantungan fungsi sepenuh sahaja. Setiap satu jadual hubungan mempunyai atribut kunci primer. Jadi setiap jadual yang kita pecahkan kepada second normal form tersebut, dia ada kunci primer. Isu dia, namun mungkin terdapat kebergantungan fungsi transitif antara atribut-atribut yang belum dikenal pasti. Ini contoh. Kan, yang asalnya first normal form buku pinjaman. So kita ubahkan nama dia sebagai pinjaman. Dan kod buku kita jadikan dia sebagai kunci primer. Lepas tu pecahkan lagi pada buku. Kod buku jadikan sebagai kunci primer. Murid. Okey. ID murid sebagai kunci primer. Okey. Third normal form. Objektif, hapuskan kebergantungan fungsi transitif dalam jadual jika ada. Kita nak hapuskan fungsi transitif. Isu, tiada isu. Akhirnya semua jadual hubungan tidak mempunyai kebergantungan fungsi separa maupun transitif. Cuba tengok contoh. Third normal form. Ada berapa tu? 1, 2, 3. Ada 4 entiti. Kalau second normal form dia ada 3. First normal form dia ada 2 entiti. First normal form dia ada 1 ya. Satu je. Satu saja. Cuma kita ya daripada zero normal form kita cari kunci primer dan kita susun dalam bentuk satu lajur saja. First normal form dia ada 1 entiti. Second normal form dia ada 3 entiti. Third normal form dia ada 4 entiti. Okey, habis tajuk ni. So cikgu harap awak dapat buatlah untuk kerja projek tajuk penormalan 9 markah. Okey, kita jumpa lagi.